Kisah Putri Zaliha, cerita dari negeri Jelapang Padi. Pada kurun ke-16, terdapat seorang sultan yang memerintah negeri Kedah yang bernama Sultan Sulaiman Shah. Baginda Sultan mempunyai dua orang anak perempuan yang cantik rupawan, iaitu Putri Maryam dan Putri Zaliha. Putri Maryam merupakan kakak yang sulung, manakala Putri Zaliha adalah adik yang bongsu. Kedua-dua mereka mewarisi kecantikan ibunda mereka. Namun begitu, nama Putri Zaliha sering disebut-sebut kerana dia bukan sahaja digambarkan sebagai seorang putri yang mempunyai kecantikan luar biasa, malah memiliki keistimewaan iaitu berdarah putih. Pada hari yang terang, Sultan Sulaiman Shah telah bertitah pada ananda baginda. Wahai anandaku, Maryam dan Zaliha, ananda harus berjanji pada ayahanda. Apa saja yang berlaku, kamu berdua harus menyayangi dan melindungi antara satu sama lain. Jangan biarkan apa-apa sengketa yang boleh merosakkan hubungan ini. Anak anda janji ayahanda, walau apa yang berlaku, hubungan kekeluargaan ini akan anak anda pertahankan. Anak anda juga berjanji ayahanda, anak anda akan menyayangi keluarga kita umpama anak anda menyayangi nyawa sendiri. Baginda Sultan amat menyayangi kedua-dua putri baginda. Kasih sayang terhadap kedua-duanya adalah sama rata dan tidak pernah dibeza-bezakan. Begitu juga keadaannya dengan kedua-dua putri itu. Mereka saling sayang menyayangi di antara satu sama lain. Malah Putri Maryam sangat mengambil berat mengenai adiknya. Dia tidak pernah berasa cemburu dengan segala kecantikan dan kelebihan yang dimiliki oleh Putri Zaliha. Sedang mereka bermain di taman istana, Putri Maryam berkata, Kekanda akan sentiasa melindungi adinda dari segala bahaya, walaupun pada ketika itu nyawa kekanda yang akan menjadi taruhan. Terima kasih kekanda kerana begitu menyayangi adinda. cerita Putri berdarah putih itu bukan sahaja terkenal di Kedah atau negeri berhampirannya, malah melangkaui seluruh Nusantara termasuk jauh nun di negeri Aceh. Aceh ketika itu merupakan kerajaan Melayu yang terhebat selepas kejatuhan Melaka ke tangan Portugis. Dikatakan, Sultan Aceh yang bernama Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam telah bermimpi bertemu dengan dua orang puteri yang cantik rupawan. Di dalam mimpi tersebut, baginda telah melihat kedua-dua orang puteri itu keluar dari sekuntum bunga melur yang besar. Keesokan harinya, baginda mengarahkan pengawal istana untuk memanggil ahli nujum untuk datang menghadap baginda. Baginda begitu teruja ingin mengetahui maksud tersirat di sebalik mimpi tersebut. Oh, mimpi pada malam itu sungguh indah. Beta harus mencari maksud yang tersirat di sebaliknya. Pengawal, panggilkan ahli nujum datang segera untuk menghadap beta. Menjunjung perintah, tuanku. Ampun, tuanku. Pada pengamatan Patik, tuanku, kedua-dua putri yang dimaksudkan itu adalah putri-putri dari negeri Kedah. Pada firasat Patik, kedua-dua putri itu memang terkenal dengan kecantikannya. Tetapi salah seorang yang lebih istimewa kerana dikatakan memiliki darah yang putih, tuanku. Memiliki darah yang putih? Yang mana satu yang darahnya putih itu? Beritahulah pada beta. Ampun, tuanku. Sepertinya tidak mampu Patik menafsir hal itu, tuanku. Baiklah, beta yakin beta pasti akan menikahi puteri yang istimewa itu. Sultan di negeri Aceh itu berasa sangat teruja dengan perkabaran tersebut. Baginda berhajat untuk mengahwini putri yang berdarah putih itu. Dengan ini, beta harus mengatur strategi untuk menawan negeri Kedah. Selepas itu,
pastinya mudah untuk beta menikahi puteri berdarah putih itu. Pengawal, panggilkan Panglima Tentera untuk datang menghadap beta sekarang juga. Menjunjung perintah, tuanku. Oleh yang sedemikian, Baginda telah merancang untuk menghantar bala tentera dan menyerang negeri Kedah. Mengikut perancangannya, peperangan itu nanti hanya akan ditamatkan sekiranya Sultan Sulaiman Shah menerima cadangannya untuk meminang puteri yang berdarah putih tersebut sebagai tanda perdamaian. Maka, kumpulan tentera dari Aceh pun bergerak menuju ke negeri Kedah dan bermulalah serangan terhadap negeri tersebut. Sultan Sulaiman Shah berasa gelisah di atas serangan yang berlaku. Hati Baginda juga bertambah gundah apabila mendengarkan tuntutan yang diinginkan. Sekiranya mereka ingin menamatkan peperangan. Walau bagaimanapun, Sultan Sulaiman Shah telah berazam bahawa Baginda akan melindungi puteri-puteri Baginda dan tidak akan mengawinkan anak-anak perempuannya, terutamanya Puteri Zaliha dengan orang yang zalim seperti Sultan Aceh. Apa yang harus beta lakukan? Risau sungguh hati ini. Nyawa puteri-puteri beta harus diselamatkan. Tetapi, beta juga risau sekiranya perang berlautan. Negeri ini akan musnah, habis semuanya. Di sebalik pintu balairung istana, Puteri Mariam dapat melihat ayahandanya bermundar-mandir kerisauan. Akhirnya, Puteri Mariam memberi cadangan kepada ayahandanya. Baginda Puteri secara sukarela sanggup menggantikan adiknya dengan berkahwin dengan Sultan Negeri Aceh tersebut. Ayahanda, Sultan Aceh menyerang kita disebabkan Baginda nak bernikah puteri yang berdarah putih. Anak anda tak sanggup Puteri Zaliha diserahkan kepada Sultan Aceh yang kejam tu. Sebagai gantinya, biarlah anak anda mengaku sebagai Zaliha, ayahanda. Berat sungguh rasa hati ayahanda untuk menerima cadangan kamu. Wahai Ananda, terlalu besar pengorbananmu. Ayahanda sentiasa mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Ananda. Sesungguhnya Sultan Aceh yang masih tidak mengetahui identiti sebenar puteri yang berdarah putih itu menyambut gembira berita tersebut. Hasil dari persetujuan tersebut, maka tamatlah peperangan di antara negeri Kedah dan Aceh. Demi kasih dan sayang terhadap Puteri Zaliha, Puteri Mariam akhirnya berkahwin dengan Sultan Aceh. Setelah beberapa purnama berlalu, pada suatu hari, Puteri Mariam telah mengalami kecederaan di jarinya ketika mengacip pinang. Aduh, Maka terbongkarlah rahsia yang disimpan selama ini. Ketika itu barulah Sultan Aceh mendapat tahu bahawa Puteri Mariam bukanlah puteri yang dikatakan berdarah putih. Perkara ini mencetuskan kemurkaan Baginda. Tidak sangka Kanda bahawa Adinda sanggup menipu. Beta mahukan Puteri Zaliha yang berdarah putih dan bukannya Adinda. Pengawal, bawa pemaisuri ini ke penjara bawah tanah. Beta tidak mahu melihat wajahnya lagi. ampun Adinda, Kanda. Adinda hanya ingin melindungi adik kesayangan Adinda. Kemurkaan Sultan Aceh menyebabkan Baginda mahu membalas dendam dengan menyerang negeri Kedah sekali lagi. Panglima tentera, persiapkan semua bala tentera kita. Kita akan menyerang negeri Kedah sekali lagi. Tapi harus ingat di sini, kali ini kita harus mencari Puteri Zaliha sehingga ketemu. Menjunjung perintah, tuanku. Kekuatan tentera Aceh memang sukar ditandingi, di mana akhirnya kota Si Putih musnah, malah Sultan Sulaiman Shah telah ditawan serta dibawa ke Aceh. Dalam perjalanannya ke Aceh, Sultan Sulaiman tidak henti-henti mendoakan kesejahteraan anaknya itu. Ya Allah, lindungilah Anandaku, putriku, daripada kejahatan dan kezaliman manusia. Walaupun Sultan Sulaiman Shah telah berjaya ditawan, segala usaha tentera Aceh untuk mencari Puteri Zaliha gagal sama sekali. Puteri Zaliha telah bersembunyi di kubu bawah istana yang amat gelap dan terlindung dari pandangan mata. Akhirnya tentera-tentera Aceh berundur diri dan pulang ke negeri asal kerana telah menemui jalan buntu untuk mendapatkan Puteri Zaliha. Malang sekali, Puteri Zaliha telah menghabiskan sisa-sisa hidupnya di tempat persembunyian itu.
Begitulah kisah pengorbanan dan kasih sayang yang erat di antara adik-beradik yang ditonjolkan dalam cerita pada kali ini.